don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawat Amir tentang isu apa. Jangan tunggang agama demi capai hasrat politik, kata Zahid. Saya baca dia sikit. Presiden UMNO mengulas titah Sultan Selangor yang duka cita terhadap kenyataan dikeluarkan Presiden PAS Abdul Hadi Awang baru-baru ini. Semua pihak terutama pemimpin parti diingatkan untuk tidak menggunakan agama sebagai tunggangan untuk mencapai hasrat politik, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan jawab komen macam biasa. Ahmad Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau mengingatkan agar semua pihak, terutama pemimpin parti politik, mereka diingatkan supaya tidak menggunakan agama sebagai tunggangan untuk mencapai matlamat politiknya. Itu beliau lafazkan sewaktu beliau merasmikan Surau Bergerak, Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi 2.0. Jadi Jawi sudah pun menyediakan surau bergerak supaya orang boleh gunakan truk itu untuk semayang. Jadi menurut Datuk Seri Zahid, dia kata inilah sepatutnya dilakukan. Bukan kita gunakan agama untuk mencapai matlamat politik. Gunakanlah politik kuasa yang kita miliki untuk mempertingkatkan syiar agama Islam. Itu yang diharapkan. Dalam waktu yang sama, Datuk Seri Zahid mengalu-alukan penerbitan Al-Quran Mushaf Al-Hufaz. Diterbitkan oleh Yayasan Restu, dan di mana menurut beliau boleh membantu golongan hafiz dan hufaz untuk menghafal ayat suci Al-Quran dengan lebih sistematik, katanya. Selaku pengurusi Yayasan Al-Falaq, beliau telah pun membeli 50,000 naskah mushaf tersebut untuk diedarkan ke ma'had tahfiz di seluruh negara. InsyaAllah, katanya, pada pertengahan bulan Ramadan, mushaf Al-Hufaz akan diterbitkan dan diedarkan ke seluruh negara. Ini yang dikatakan kita gunakan kuasa untuk mengembangkan syiar Islam. Bukan jadikan agama itu untuk mencari populariti politik. Jadi katanya beliau begitu berharaplah. Cukup-cukuplah kita menunggang agama. Gunakanlah kuasa yang ada, pengaruh yang kita ada untuk mempertingkatkan syiar Islam. Supaya Islam ini dilihat murni. Tidak nanti orang melihat Islam ini jelek apabila kita saling tuduh-menuduh, bergaduh sama kita. Hanya sesuatu yang kalau tak sesuai dengan selera kita, kita maki orang. Islam tidak begitu sifatnya. Sebab itu berkali-kali Datuk Seri Zahid Hamidi mengingatkan pimpinan politik, tak kisahlah dari parti mana pun, sama ada daripada Parti Keadilan, Parti UMNO, Parti PAS, Parti Bersatu, jangan sesekali gunakan agama untuk mencapai matlamat politik, saudara. Baik, itu tentang politik sementara. Bagaimana tentang Kongres Ekonomi Bumiputera hari ini, saudara? Hari ini Kongres Ekonomi Bumiputera menutup tirainya apabila ia dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengumuman bahawa kerajaan menyediakan dana pembiayaan mikro Bumiputera sejumlah 1 bilion ringgit melalui institusi kewangan pembangunan seperti Bank Islam, Bank Nasional, Agro Bank dan Tekun Nasional untuk pelbagai segmen usahawan Bumiputera. Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan saudara bahawa wanita, belia dan veteran tentera harus diberi pembiayaan sebanyak mungkin untuk mereka memajukan diri mereka di sektor ekonomi. Begitu juga satu Suruhanjaya pekerja gig. Katanya Suruhanjaya pekerja gig ni ada yang yang bawa makanan, Grab dan sebagainya. Suruhanjaya pekerja gig, kata Seri Anwar Ibrahim, akan ditubuhkan untuk melindungi hak pekerja gig yang kini sudah pun mencecah 1.12 juta rakyat, terutama dalam kalangan anak muda. Dan keutamaan Suruhanjaya itu untuk memberikan keperluan sosial, pertikaian kontrak dan kemajuan kerjaya. Langkah itu katanya kerana majoriti besar belia Bumiputera terlibat dalam pekerjaan gig. Namun sebagai pekerja tidak formal, mereka tidak mempunyai perlindungan dari segi sudut perundangan dan pekerjaan serta sistem perlindungan yang sosial.
Sebab itu katanya Datuk Anwar Ibrahim kata menggariskan 3 isbat. Isbat atau 3 ketetapan bagi mendukung aspirasi yang diutarakan oleh semua lapisan masyarakat melalui Kongres Ekonomi selama 3 hari saudara. Ketiga-tiga isbat itu melibatkan usaha untuk memperkukuh pasak ekonomi negara, memperkukuh kerukunan tata kelola dan institusi serta menegakkan keadilan sosial. Isbat memperkukuh pasak ekonomi negara perlu fokus untuk memacu sebagai pemacu utama yang melibatkan usaha mengukuhkan daya saing, meningkatkan penskalaan, meningkat dan mengekalkan pemilikan ekuiti, mencipta kekayaan, membangunkan bakat, meningkatkan pendekatan dan menoktahkan kemiskinan tegar. Jadi, di bawah isbat itu katanya, beliau berharap agar golongan Bumiputera dapat meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka ke landasan yang lebih baik dalam mendepani cabaran serta peluang masa hadapan. Sementara itu, isbat kedua adalah untuk memperkukuh kerukunan tata kelola dan institusi akan memberi penekanan kepada penghayatan dan falsafah Bumiputera. Ia termasuk pengukuhan penyampaian perkhidmatan dan peningkatan penyertaan syarikat swasta, syarikat berkaitan kerajaan GSC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat milik kerajaan SOE yang perlu diberi tumpuan khusus. Malah, Perdana Menteri berkata etika kerja dan nilai integriti yang tinggi perlu diterapkan dalam tata kelola dan institusi negara. Dengan pelaksanaan ini adalah diharapkan kita semua bersama-sama menganjakkan paradigma penyampaian perkhidmatan ke tahap yang lebih baik demi kemaslahatan sejagat. Bagi isbat ketiga, ia menegakkan keadilan sosial. Jadi menurut Datuk Anwar Ibrahim, ia perlu memberi tumpuan untuk menyokong anjakan mobiliti sosial, meningkatkan kesaksamaan peluang dan memperluas jaringan perlindungan sosial, saudara. Antara bidang yang memerlukan penelitian khusus merangkumi ekosistem pendidikan, perkhidmatan kesihatan, perumahan dan akses kepada infrastruktur asas yang berkualiti. Jadi selain itu, usaha untuk meningkatkan sosioekonomi orang asli serta keseimbangan. Sebagai semalam saya dah cakap benda tu, tuntutan daripada Datuk Ramli. Jadi sosioekonomi orang asli serta keseimbangan pembangunan di Sabah dan Sarawak harus diberi tumpuan, kata Perdana Menteri. Jadi katanya kesemua intipati hasil kongres itu akan dicerakinkan untuk diterjemahkan ke dalam hala tuju agenda baharu pemerkasaan Bumiputera yang akan dirangka untuk tempoh 10 tahun akan datang dan dijangka bakal diluncurkan pada bulan Jun ini. Itulah antara intipati ucapan beliau sewaktu berucap sebagai di majlis penutupan Kongres Ekonomi Bumiputera di Pusat Konvensyen Antarabangsa PICC di Putrajaya petang tadi, saudara. Saya cuma ingin mengingatkan, bukan itu saja dapatan kita dulu, bagaimana yang paling penting sektor perbankan. Kalau Yang Amat telah menyediakan 1 bilion peruntukan kewangan, jadi pegawai bank ini perlulah diterjemahkan fikiran mereka, sifat mereka. Jangan membiarkan pegawai bank membuat keputusan yang tidak membantu Bumiputera. Saya bagi contoh, kalau syarikat Bumiputera minta bantuan atau pinjaman daripada bank, jangan banyak sangat birokrasi. Ini perlu dilaksanakan. Saya teringat bila saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Beliau mengatakan perbankan itu perlulah dipertingkatkan penyertaan Bumiputera. Sebab itu dulu wujudnya Bank Bumiputera. Hanya untuk warga bangsa kita ini dapat terlibat dalam dunia perbankanan. Malahan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi juga menekankan sebab beliau pernah bekerja dengan bank. Beliau tahu tentang birokrasi dalam bank. Jadi struktur kaki tangan bank juga perlu dilihat dalam melaksanakan pelaksanaan apa yang dicapai dalam Kongres Ekonomi ini, saudara. Ini perlu. Sebab katanya antara 80 resolusi yang dicapai sepanjang 3 hari bersidang adalah untuk melihat
Hasilnya dalam libat urus dikelolakan menerusi 10 kluster, merangkumi pelbagai aspek. Jadi pelbagai bank perlu ditekankan sebab tidak akan bergerak kalau pegawai bank masih lagi bersikap seperti dulu. Wujudkan birokrasi, menyusahkan bila warga kita nak buat pinjaman dan sebagainya. Begitu juga sebagai waktu saya berbual dengan Yang Mulia Tengku Razila Hamzah, antaranya juga dalam isu pembangunan tanah. Datuk Seri Hamidi telah pun menganjurkan supaya pembadanan tanah Bumiputra ini diwujudkan untuk menyelia tanah-tanah yang dah habis dia punya list, tempoh. Jadi kalau dah habis tempoh, kerajaan kena ambil sekurang-kurangnya 20%. Sejajar dengan apa yang disuarakan oleh Tengku Razila Hamzah. Dia kata sudah sampai masanya kerajaan menilai semula tanah-tanah milikkan bangsa kita orang Melayu dan tanah rezerv Melayu dengan memastikan bukan lagi dinilai mengikut dia punya jumlah keluasan ekar. Kalau boleh jadikan mengikut nilai kaki persegi. Sebagai contoh, tanah di segitiga emas itu di Allah nak menyebut seksa betul lah sekarang ni dah tua ni saudara. Di segitiga emas yang terdapat banyak bangunan-bangunan perniagaan saudara di Bukit Bintang. Tanah-tanah Bukit Bintang dia nilainya satu kaki persegi sampai mencecah RM6,000. Sedangkan satu ekar tanah rezerv Melayu nilainya RM5,000 saja. Macam mana tanah ini nak dinilaikan kalau mereka nak gunakan tanah itu sebagai cagaran dalam meminjam buat dapat pinjaman daripada pihak bank. Jadi kalaulah tanah itu dinilai mungkin dalam RM200 untuk satu kaki persegi, bukan satu ekar, maka dengan sendirinya nilai tanah itu akan meningkat dan pihak bank boleh memberi pinjaman sejajar dengan nilai tanah itu. Itu dia punya intipatinya. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menubuhkan perbadanan tanah Bumiputra. Bukan hanya tanah Bumiputra, tanah rezerv Melayu juga. Sebab kita kesan daripada DEB sejak berlakunya peralihan daripada dasar ekonomi baru kepada dasar penguasaan, tanah rezerv Melayu cuma tinggal dalam 12% saja sekarang. Ini adalah menyanggah dengan apa yang diwasiatkan oleh Raja-Raja Melayu. Jadi keadaan begini harus diberi perhatian. Saya bersetuju, saudara. Jadi ada 80 resolusi. Kata Datuk Seri Hamidi, sewajarnya resolusi itu dilaksanakan sepenuhnya dengan tekad kita benar-benar untuk mengangkat martabat harakat warga bangsa kita. Cukup-cukuplah kita bersikap apologetik. Cukup-cukuplah orang Melayu ni hanya sekadar menjadi penumpang di bumi sendiri. Apakah kita hanya sekadar menilai? Sebab itu tajuk bicara saya malam ini, apakah kita bangsa pengemis? Kita tak mahu lagi mengemis di bumi sendiri. Kita harus merdeka. Kita harus mampu menahkodai aspek ekonomi. Kita harus juragan-juragan yang mampu membawa bahtera ekonomi bangsa kita ini ke tahap yang lebih gemilang. Apa artinya kuasa yang kita miliki kalau kita tak mampu untuk memperjuangkan aspek ekonomi bangsa kita? Kehidupan hari ini, saudara, perjuangan hari ini bukan hanya sekadar terjerit sana, terjerit sini demi bangsa, demi Melayu, Melayu terancam. Tapi balik ke rumah reban ayam. Saya seringkali berbicara dengan kawan-kawan saya. Dia kata, kita bercakap, orang kita ni, tengok atas pentas politik. Demi agama bangsa tanah air, kita berjuang. Ya, betul. Berkawan pula dengan pemimpin. Pemimpin kita bukan kaling-kaling orang. Pak-pak menteri, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri. Berselerat. Tapi, lepas berbicara secara betul terang di pentas-pentas politik, balik ke rumah kita macam reban ayam. Ini bagi saya tidak adil pada keluarga kita. Sebab itu, saya bersetuju pandangan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang juga Presiden UMNO. Harakat bangsa ini perlu dianjakkan, supaya ditingkatkan. Bukan hanya sekadar mencerakinkan pengetahuan warga kita dalam sektor ekonomi, tapi pelaksanaan ekonomi. Datuk Seri Zahid adalah bekas pegawai bank. Dia tahu macam mana mahu untuk mempertingkatkan ekonomi ini dengan penggunaan bank-bank yang ada di negara kita ini. Tapi lihatlah sendiri, saudara.
siapa yang menguasai dalam pembuat dasar di bank-bank tersebut. Lebih malang lagi kalau kita lihat, contohnya CIMB Bank. Ya, bank itu asalnya Bank Bumiputera, Bank of Commerce. Bank of Commerce tu yang diserahkan oleh Yang Mulia Tengku Razili Hamzah kepada UMNO, milik UMNO. Dan mereka yang menjadi nahkoda pada CIMB. Sejauh mana dah ini bantuan pada warga bangsa Melayu kita? Yang kita dengar adalah dapat CEO dia gajinya beratus-ribu sampai jutaan. Itu kita tak mau tengok, saudara. Kita nak tengok sejauh mana bank dapat membantu warga bangsa kita untuk berjuang di sektor ekonomi. Perjuangan politik hari ini, saudara, bukan hanya tertakluk kepada keberanian menyuarakan suara-suara kebenaran, kita juga harus mencari upaya agar ditingkatkan martabat, harakat bangsa kita dalam sektor ekonomi. Sebab kita tak mahu lagi, saudara. Kita tak mahu lagi kita menjadi pengemis di bumi sendiri. Saudara, saya lihat tadi semalam, saya tengok apabila ada seorang penceramah ataupun peserta kongres selaku Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia, Datuk Seri Rosli Sulaiman. Dia kata, peniaga mikro dan kecil Bumiputera masih berhadapan dengan pelbagai cabaran yang menyukarkan untuk bangkit dan bergerak ke arah skala lebih besar. Selaku Presiden Persatuan Penjaja dan Peniaga Malaysia, Datuk Rosli mengatakan bahawa golongan berkenaan perlu diletakkan di kawasan-kawasan yang strategik di mana membolehkan perniagaan mereka berkembang. Tapi apa yang berlaku saat ini katanya adalah sebaliknya. Ramai peniaga-peniaga kita berdepan dengan isu penempatan disebabkan pihak berkuasa tempatan kurang memahami ekosistem perniagaan. Kadang saya baca detail sedikit lagi. Bercakap kepada media selepas merasmikan surau bergerak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi 2.0 di Putrajaya hari ini, beliau berkata soal berkaitan agama, hukum dan fatwa harus dijadikan sebagai batu sempadan apabila memberikan pandangan dan pendapat mengenai sesuatu perkara. Jika masalah-masalah hukum sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma' ulama', saya tidak perlu nasihatkan mana-mana pemimpin parti yang ada latar belakang agama untuk mengikut landasan itu, tetapi jangan gunakan agama sebagai tunggangan untuk mencapai hasrat politik, katanya. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dan Pak Mek Ibrahim. Assalamualaikum.